Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majelis. Yang dihormati Tuan Imam, jawatan kuasa, surau, muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mesej seseorang tadi, saya kata Pak Habib dulu, tak apa. Kalau Pak Habib dulu tu kita boleh lama sikit. Jadi tengah-tengah ni kita kena cepat-cepat sikit lah, sebab saya kira aktiviti utama kita adalah qiyam Ramadan, ya. Qiyam Ramadan ni, bila sebut qiyam Ramadan, dia disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Iaitu Nabi kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, sesiapa yang qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan ni maksudnya apa? Apa saja aktiviti ibadah yang kita lakukan pada malam hari, itu masuk dalam erti kata qiyam Ramadan. Maka kata ulama, misalnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut, dia kata bila dia tafsirkan hadis ni, dia uraikan hadis siapa yang qiyam Ramadan, dia sebut tentang masalah solat tarawih, iaitu sesiapa yang solat tarawih maka dia sudah dapat fadilat hadis. Siapa-siapa yang solat tarawih dia dapat fadilat qiyam Ramadan, termasuklah. Tetapi bukan makna kalau tak solat tarawih tak dapat fadilat. Mungkin ada orang tak solat tarawih, dia tak sempat, dia bertugas malam hari, masuk shift pukul 6 petang sampai tengah malam. Jadi dia nak solat tarawih berjamaah tu tak sempat. Makanya dia pagi esok ni pukul 3 pagi, pukul 2 pagi baru dia bangun solat. Namanya solat tahajud. Adakah dia tak dapat fadilat hadis ni? Dia dapat juga. Mungkin ada yang di kalangan kita, dia solat tarawih malam ni tapi pagi esok dia tak bangun tahajud. Bangun tengok bola lah, pukul 4 kan. Kan? Pagi esok tak tahu. Allahu Akbar. Silap tanya orang kan? Jadi paling kurang kata Imam Ibn Hajar, mana kalau solat tarawih dah dapat fadilat hadis ni. Tapi segala aktiviti ibadat, kita baca Quran, kita tadarus, kita qiyamul lail, kita tahajud, kita berzikir, kita beriktikaf, kita baca buku dan sebagainya, insya-Allah lah termasuk dalam erti kata apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni Nabi letak syarat kepada kita. Dalam buat ibadat yang qiyam Ramadan ni Nabi letak syarat, syaratnya iman wa ihtisaba. Mestilah kita buat tu atas dasar iman yang pertama, yang keduanya kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana benda-benda yang lain, bukan niat kita kerana manusia, bukan niat kita semata-mata kerana jawatan, bukan niat kita kerana malu kepada jiran-jiran dan sebagainya. Tapi sebab apa kita qiyam Ramadan? Sebab apa kita buat ibadat? Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, satu pesanan yang menarik yang disebut oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia sebut kepada kita bagaimana kita nak dapat pahala yang banyak. Bagaimana kita nak dapat pahala yang banyak dalam ibadah kita. Sebab pertimbangan di akhirat nanti, tuan-tuan dan perempuan, dia tengok pahala kita banyak mana, ya, ibadat kita, kemudian tengok banyak mana pahala amal soleh yang kita lakukan berbanding dengan amal jahat yang juga dosa kita. Cuma masalah kita ialah amal ibadat kita mungkin tak banyak mana, pahala kita mungkin tak banyak mana. Sebab barangkali kerana waktu muda kita punya, saya datang sebelum Ramadan ni, saya datang tak ramai macam ni kan. Kata maghrib tu tak ada orang, tak apalah kan, okeylah isyak pun tak ada lah kan. Ingat ada dosa dah, tak sampai dosa kan. Tapi tengok dalam ramai ke rumah dalam ni kan. Tengok malam ni ramai pula yang orang luar belakang ni. Jadi kita kata kita nak pahala banyak tapi amal ibadah kita kurang kan.
sibuklah kita sibuk. Saya kerja juga, sibuk dengan urusan bekerja, pejabat, dengan urusan anak-anak dan sebagainya. Jadi bila sampai satu peringkat, kita katalah usia kita mungkin 50 ke atas, kita mungkin nak menghadap sungguh-sungguh nak buat ibadah. Mungkin nak menghadap sungguh-sungguh nak buat ibadah. Ibadah tu maksudnya ialah semayang lah. Semayang, baca Al-Quran, i'tikaf, puasa sunat dan sebagainya. Tetapi ketika itu kekuatan kita pula terang mana kekuatan kita, kan? Haji apa putih tadi kan, semayang banyak mana boleh semayang, kan? Sakit betul je, tak ada lagi kan? Tapi yalah, waktu muda kita payahlah, kita kata nak sakit lutut dan sebagainya. Tapi mungkin 50, 60 kata kita mula keadaan tu. Jadi kita nak banyak ibadat, tapi keadaan tidak mengizinkan. Sebab itu saya ingat orang tua dulu dia kata kepada kita, dia kata apa? Dia kata nak cerita orang baik ni je nak. Kita nak cerita orang baik ni, dia kata kan, katalah Haji ni kan, dia kata pergi masjid tak berhenti. Maksud apa? Maksudnya pergi masjid tak berhenti, selalu pergi masjid. Haji lah kan, mudah-mudah ni pergi masjid tak berhenti dia tu kan. Kita nak cari menantu dia tu, Masya Allah, pergi masjid tak berhenti. Tapi kalau kita ubah sikit kan, orang sekarang ni main bahasa dia tu pergi masjid tak berhenti. Dia pergi masjid tak berhenti. Dia pergi ke tepi, dia tak pergi. Dia pergi masjid, lalu surau, dia pergi surau, tak berhenti kat surau. Jadi itu keadaan. Jadi sini pesanan daripada Abdullah bin Umar, dia kata bagaimana dalam pahala yang banyak. Abdullah bin Umar kata man jama'a salasa khisal. Ringkas kata Abdullah bin Umar kata siapa-siapa yang dapat himpunkan 3 perkara, dapat himpunkan 3 perkara, insya-Allah ibadat dia dapat pahala yang besar. Yang pertama dia kata niyatan salihah, niat yang benar kerana Allah. Ya, semata-mata kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat nak pahala pun insya-Allah tu pun kira Allah lagi tu, kira ikhlas lagi dah. Kan? Kalau tak kira pahala payahlah kan. Tu pun ulama kata bolehlah kira masuk dalam kategori ikhlas lagi. Tapi yang paling tinggi tu dia bukan kerana pahala, dia bukan kerana syurga. Pasal apa? Pasal Allah Taala suruh ya. Pasal apa datang malam? Pasal Allah Taala suruh. Pasal apa puasa? Allah Taala suruh. Pasal apa bangun tahajud? Allah Taala suruh. Pahala ikut suka Allah lah. Allah bagi pahala, alhamdulillah. Allah tak bagi pahala pun tak ada masalah. Yang penting Allah Taala suruh kita buat. Tu maqam tinggi tu. Ni tak ada tempat kita dibayar ni boleh. Tapi kalau buat pasal pahala kerana pahala je. Kan? Sebab tu banyak hadis cerita fadilat sekian sebagai motivasi kepada kita. Jadi kita buat tu pasal kerana pahala tu. Itu pun kata para ulama masuk lagi dalam kategori ikhlas. Dan kita buat itu masih lagi dikira kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, nak dapat pahala ni mestilah kita tengok nafaqatan min halal, mestilah daripada nafkah yang baik, yang halal. Kita nak sedekah daripada duit yang halal, kita nak belanja daripada duit halal, kita nak jaga orang buka puasa daripada duit yang halal. Apa saja ibadat harta yang kita nak buat, pastikan harta itu adalah daripada sumber yang halal, bukan daripada yang haram. Kalau kita sedekah daripada sumber yang haram, dia tak jadi pahala, bahkan dia akan jadi dosa balik kepada kita. Kalau kita jamu orang makan duit haram, dia tak jadi pahala bagi kita, bahkan jadi dosa bagi kita. Orang yang makan tak ada apa. Orang yang makan tu halal. Kan? Kawan kita duit judi, dia belanja kita makan. Kita makan halal, tak ada masalah. Kita makan apa capotiong, kita makan mie goreng, halal lah. Tapi dia belanja tu, dia gunakan duit haram, dosa tu ke atas dia. Kita yang dibeli belanja tidak ada masalah. Orang bagi duit haram kepada surau, tak ada masalah. Surau boleh bagi. Ya? Satu pengurusi surau dia jumpa, dia kata ada satu hamba Allah kaya kan, datuk, dia kata datuk, dia nak bagi 100,000 dekat surau. Saya kata okey lah. Tapi pengurusi dia beritahu, ustaz, sebelum dia nak bagi tu dia pesan lah, dia kata ni duit kotak, dia kata ni saya nak bagi kat surau ni duit kotak 100,000.
Pengurusi bila kata duit kotor tu dia tak mau lah ni kat ni surau nak buat bagi elok apa semua kan nak pakai duit kotor, duit haram ni kan. Pengurusi kata tak mau. Kau tanya dia, saya kata awak tak ambil lah, ambil duit kotor, ambil kotor tu duit bagi orang tu, bagi orang kaya tu duit kotor bagi dia bagi kat surau, elok lah. Kalau surau tak mau, bagi kat saya. Surau dia hubungan ustaz ni duit kotor ni, ada orang bagi duit kotor kat surau tak berapa elok bagi duit ustaz. Alhamdulillah kotor bagi orang yang dapat tu, bagi orang ni tak ada masalah, dia boleh ambil, surau boleh ambil, masjid boleh ambil, kita pun ada ambil duit tu bagi kat NGO mana-mana, duit tu halal, tidak ada masalah. Jadi pastikan kita buat ibadat tu daripada sumber yang halal. Yang ketiga kata Abdullah bin Umar, nak dapat pahala yang besar ni, dia kata wa aqlan wafira, mestilah kita mempunyai akal yang sempurna semasa kita buat ibadat. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena bagi perhatian ketika mana kita buat ibadat. Misalnya kalau puasa ni kita insaf, ya, kita insaf, maknanya kita ada akal, kita ada hati, kita insaf, ya, insaf. Tengok kesusahan orang, kepayahan orang, kelaparan orang dan sebagainya. Kalau kita baca Quran, kita gunakan akal, maknanya kita tadabbur ayat-ayat tu. Kalau boleh apa yang imam baca tu kita cuma faham apa ayat dia, apa isi kandungannya, apa yang Allah Ta'ala nak pesan kepada kita dalam ayat yang imam baca malam ni, ataupun kita tadarus Quran ke, kita tadabbur itu. Kita baca tak tadabbur pun ada pahala. Okey, ada pahala. Kita baca salah pun ada pahala. Saya pergi satu surau di Syi'alam, lepas tarawih tu dulu, nanti kita ni ustaz ni kata kumpulan. Apa? Kumpulan ni 5 tahun dah baca Quran. Saya kira lah adalah 20 orang. Dulu ramai lagi ustaz, lebih daripada 20 orang, mungkin kat 30 orang pun dia ramai lagi. Apa masalahnya? 5 tahun dah baca Quran. Sampai mana? Baru 200 ayat. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali baca Quran lepas sembahyang Isyak, baru 200 ayat. Surah Baqarah tak habis lagi. Lepas ngaji je lah dia. Satu malam satu ayat. Satu malam satu ayat. Ulang tu je, ulang satu ayat tu je. Tak ngaji tafsir apa, tak ngaji dah. Ngaji baca ayat tu je. Kursi 20 orang, 30 orang kursi je tu. Lepas tu minggu apa ni 3 hari kemudian pula, sebelum nak mula ayat kedua ni, patah balik pula, ulang balik pula. Saya kata tak apa lah, alhamdulillah lah ngaji, yang penting ngaji lah. Ngaji ada pahala, ada pahala. Orang yang nak ngaji pun letih, yang nak ngajak pun lagi letih. 5 tahun baru 2 ayat kan, ulah letih kan. Oh, cabaran pun nak jadi ustaz, nak jadi guru yang nak ngajak kan. Guru tu pula pandai dia nak turun kan, supaya tahu kan. Macam profesor kan, cerdik profesor tu, tapi kalau suruh ngajak pula sekolah tak, dia pun pening kepala kan, tak boleh. Dia ada cara dia pula kan. Ilmu dia banyak, tapi kesabaran dia nak didik tu. Jadi di sini baca Quran tadabbur itu yang lebih baik. Baca Quran tak tadabbur pun pahala dah ada. Tapi kalau nak dapat pahala yang lebih besar, kita gunakan akal tadabbur. Begitu juga dalam solat. Dalam solat kita gunakan akal, maksudnya apa? Maksudnya kita bagi perhatian dalam solat. Kita khusyuk dalam solat kita. Ya, kita khusyuk dalam solat. Yang cukup payah nak dapatnya khusyuk ni. Ya. Khusyuk ni pengalaman saya lah sebagai imam dan makmum, biasanya tu imam dia khusyuk, makmum dia tak khusyuk. Sebab apa? Sebab tu imam ni dia takut salah. Siapa jadi tu imam dia tahulah. Kalau dia lari sikit, dia tak ingat ayat dia baca, dia galik sikit, dia lalai sikit, dia terlupa rakaat tu. Susah. Kan kita sembahyang tarawih kan, dia tergalik sikit, teringat bola gol mana cantik. Dekat atas orang dekat kedua, dia gelabah bewak tu kan, susah tu kan. Jadi tu imam biasa ni dia jaga semua kan. Waktu jadi tu imam lah, waktu tak jadi tu imam pun kadang-kadang tak layak. Tak percaya kan, try jadi tu imam. Lepas ni bila try dia akan jadi khusyuk. Bila kita jadi imam, kita serah kat tu imam, kita lalai ikut tu imam lah dekat
pertama, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kita ikut je. Kita tak nak perhatian. Jadi sebab itu biasanya kita boleh memerhatikan orang, kesalahan orang ketika mana kita sedang solat. Ya, kita boleh perhatikan kesalahan orang ketika mana kita sedang solat. Katakanlah kita berada di sini, tuan-tuan, berada di sini. Orang masuk sebelah mana? 1, 2, 3. Yang abang baju hitam masuk kan? Haji baju hijau, abang baju hitam masuk kan? Masuk rakaat bawah. Tu imam rakaat kedua tarawih, baru masuk. Kita yang duduk kat sini, diri kat sini tengah sembahyang, kita boleh perhati tengok. Dia masuk rakaat kedua imam tarawih. Maknanya dia kena tambah kan tak kena tambah? Dia kena tambah berapa? 1 rakaat kan? Tiba-tiba tu imam bagi salam, abang baju hitam ni pun bagi salam. Kita pun heran, dia tadi masuk tu imam rakaat kedua, pasal apa tu imam bagi salam, dia bagi salam? Kita tak ketawa, kita tak pergi tengok kan? Sekali kita duduk belakang, sembang. Handai dah ada kawan kita baju hitam surat gitu. Siapa dia nama dia? Kan? Kawan kita tanya, dia cerita dia tu dulu lorong sekian-sekian kerja apa kan? Pasal apa ni? Aku heran, aku tengah sembahyang tadi. Aku tengok dia masuk rakaat kedua tu imam bagi salam, dia bagi salam. Aku tengah sembahyang. Aku tengah sembahyang. Kita pun nak dengar cerita tadi juga. Kita pun tambah juga. Saya pun heran juga tadi. Ada sekali tu saya tengah sembahyang juga. Dia masuk sembahyang isyak rakaat keempat. Tu imam bagi salam, dia bagi salam juga. Rakaat keempat. Isunya bagaimana kita boleh tahu kesalahan orang sedangkan aku tengah sembahyang. Bukan sebelah itu, sebelah banyak orang. Pasal apa? Ini pasal tidak ada perhatian dalam solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkas malam ni, ambillah 3 perkara ni, betulkan niat kita kerana Allah dan dapat pahala insya-Allah kerana Allah juga. Yang kedua, nafkah kita, pendapatan kita daripada sumber yang halal. Yang ketiga, kita bagi perhatian dalam ibadah yang kita lakukan. InsyaAllah Allah akan beri pahala yang besar kepada kita. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.